Apa itu akidah? Akidah ialah kepercayaan dan keyakinan yang mantap terhadap kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala serta sifat-sifat dan kesempurnaannya berdasarkan dalil akli dan juga dalil nakli. Ini jelas menunjukkan bahawa akidah merupakan asas yang penting untuk setiap insan yang bergelar sebagai Muslim. Namun begitu, terdapat pertembungan fahaman ada di dalam Islam seperti adanya Ahli Sunnah wal Jamaah dan juga Wahabi. Ini jelas menunjukkan bahawa umat Islam sangat perlu mempelajari dan mengetahui tentang perbezaan dua akidah ini, yang mana kita akan bahaskan secara ringkas berdasarkan video ceramah yang disampaikan oleh Ustaz Wadi Anwar. Dan sesungguhnya juga ini sangat penting kerana aspek akidah, ibadah dan akhlak sangat mudah diseleweng sekiranya kita tidak mengambil tahu perbezaan terhadap dua fahaman ini, kerana sesungguhnya dua fahaman ini adalah yang paling luas dan yang paling ramai dianuti di dunia di dalam kalangan umat Islam. Sebelum saya memberikan kepada rakan saya untuk membahaskan secara ringkas mengenai ceramah yang disampaikan oleh Ustaz Wadi Anwar, terlebih dahulu saya ingin menceritakan serba sedikit tentang latar belakang beliau. Nama penuh beliau ialah Muhammad Wadi Anwar bin Ayub, atau lebih dikenali sebagai Ustaz Wadi Anwar, dan nama singkatannya ialah UWA, UWA. Beliau merupakan anak kelahiran di Sungai Petani Kedah dan dilahirkan pada 20 September 1983. Beliau juga mempunyai kelulusan dalam jurusan Syariah dan Bahasa Arab di Institusi Fatah Islami Damsyik, Syria. Antara kerjaya yang kini beliau sedang lakukan adalah beliau merupakan penceramah agama, pengerusi kepada badan bukan kerajaan iaitu NGO, pengetua dan juga pengasas kepada Akademi Darul Ifta Adi iaitu yang dibina oleh beliau sendiri. Dan sepanjang beliau hidup ini, antara pengalaman beliau sangat banyak, iaitu seperti beliau pernah menjadi guru sekolah menengah di sekolah swasta dan juga guru di sekolah agama bantuan kerajaan. Selain itu juga beliau pernah dijemput di saluran TV seperti TV Al Hijrah dan juga TV3. Tidak lupa juga beliau kini giat berceramah di radio seperti IKIM FM dan juga masjid-masjid tertentu seperti Masjid Negeri Kuala Lumpur, Masjid Negeri Sultan Abdul Aziz Shah, dan beliau juga pernah giat aktif dalam melakukan aktiviti-aktiviti sukarelawan. Itu sahaja sedikit tentang biodata beliau. Saya akan membentangkan ringkasan ceramah berkaitan video yang telah kami pilih. Ceramah ini bertujuan untuk memberi pendedahan terhadap perbezaan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dan akidah Wahabi. Ceramah ini juga memfokuskan kepada Tauhid 3 yang telah dipegang oleh ulama Wahabi. Siapakah yang memperkenalkan Tauhid 3 ini? Jadi Tauhid 3 ini diperkenalkan oleh Imam Ibn Taymiyah, iaitu seorang ulama Islam yang pertama yang membahagikan Tauhid ini kepada 3 bahagian, iaitu Uluhiyat, Rububiyat dan Asma' wa Sifat. Tauhid ini telah ditolak oleh majoriti ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Namun begitu, ia mulai diperkenalkan sehingga ia dihidupkan kembali secara besar-besaran pada tahun kewafatan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan dikembangkan pula oleh ulama Wahabi. Seterusnya, penceramah mengemukakan isi kandungan yang terkandung dalam Tauhid 3 ini. Pada definisi setiap Tauhid tersebut, tidak ada sebarang pencanggahan dalam kalangan ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Definisi Tauhid Rububiyah ialah iktikad bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta, menyembuhkan, mematikan dan menghidupkan. Manakala definisi Uluhiyah pula ialah iktikad bahawa yang berhak disembah dan meminta pertolongan adalah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Definisi Asma' wa Sifat pula ialah iktikad mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada percanggahan dalam kalangan ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Namun pada bahagian seterusnya terdapat masalah dan perbahasan dalam kalangan ulama yang menjadikan Tauhid 3 ini ditolak oleh majoriti ulama Islam. Tauhid Rububiyah yang dibahaskan ialah Tauhid ini dimiliki oleh orang Islam, termasuklah orang bukan Islam. Tetapi Tauhid ini tidak dapat menyelamatkan mereka, iaitu orang bukan Islam. Dan mereka menggunakan dalil surah Luqman ayat 25.
yang bermaksud, dan sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Sudah tentu mereka akan menjawab, Allah. Ucapkanlah, yakni wahai Muhammad, Alhamdulillah, yakni sebagai bersyukur disebabkan pengakuan mereka yang demikian, iaitu tidak mengingkari Allah. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat tauhid dan pengertian syirik. Namun begitu, ulama ahli sunnah wal jamaah menafikan dengan mengatakan bahawa yang dijawab oleh orang musyrikin itu bukanlah satu keyakinan di dalam hati tetapi di mulut sahaja. Ulama ahli sunnah wal jamaah juga memberikan hujah. Contohnya kisah berkaitan Ammar bin Yasir. Yang kedua ialah berkenaan tauhid uluhiyat yang membahaskan bahawa bertawasul dengan nabi dan orang soleh dihukum syirik, iaitu pendapat sebahagian ulama Wahabi. Ulama ahli sunnah wal jamaah menyatakan bahawa pada zaman Nabi dan selepas kewafatan Nabi, sahabat telah bertawasul antara satu sama lain. Tawasul adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan ketaatan kepadanya, mengikut petunjuk Rasulnya dan mengamalkan seluruh amalan yang dicintai dan diredainya. Yang ketiga ialah tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat pula adalah apabila datangnya ayat mutasyabihat, ahli Wahabi ini memahami ayat tersebut dengan mentakwilkannya. Ahli Wahabi mengisbatkan lafaz dan makna perkataan tersebut dengan menyatakan yadun di sini bermaksud tangan Allah SWT, tetapi bukan tangan makhluk, sedangkan yadun di sini bermaksud kekuasaan Allah. Kita lihat bahawa kelemahan akidah Wahabi ini melahirkan pengamal beriktikad yang ekstrim, iaitu mudah mengkafirkan dan menyesatkan orang lain. Saya akan membentangkan kelebihan ceramah yang disampaikan, iaitu dari segi teknik yang disampaikan dan apa yang diperoleh oleh para pendengar. Maksud ceramah adalah satu bentuk pidato dan penjelasan lisan yang disampaikan oleh seseorang di hadapan khalayak ramai mengenai sesuatu isu, persoalan dan permasalahan. Seterusnya adalah cara untuk kita mengetahui kelebihan sesuatu ceramah. Bagi mengenal pasti kelebihan ini, hendaklah melihat dan diperhatikan reaksi para pendengar terlebih dahulu dan apa teknik yang digunakan oleh penceramah dalam penyampaiannya. Menggunakan teknik yang bernas dapat menjayakan ceramah yang mana para pendengar akan memahami dengan jelas apa yang cuba disampaikan. Antara kelebihan yang terdapat di dalam ceramah adalah pelbagai bukti dan contoh disertakan, iaitu dari kisah fiksi sirah Nabi SAW dan sahabat bagi menyokong hujah yang dinyatakan. Bagi memperkukuhkan lagi hujah, pendapat ahli sunnah wal jamaah juga disertakan untuk membezakan akidah Wahabi dan ahli sunnah wal jamaah. Contohnya, pada tauhid uluhiyat, ahli Wahabi menetapkan hukum syirik pada mereka yang bertawasul kerana mereka berpegang tidak boleh menyandar sesuatu pada makhluk selain daripada Allah SWT. Namun, ia bertentangan dengan kefahaman ahli sunnah wal jamaah yang mana mereka berpegang dengan konsep bertawasul ini. Nabi pernah berpesan, habatus sauda adalah penyembuh segala penyakit kecuali kematian, yang mana Nabi sendiri menyandar kesembuhan pada makhluk. Ahli sunnah wal jamaah berpendapat dan menerangkan itu adalah secara sebab dan pada hakikatnya hanya Allah SWT sahaja yang menyembuhkannya. Situasi ini sama dengan konsep bertawasul, iaitu bertawasul dan meminta bantuan orang yang soleh adalah secara sebab dan secara hakikatnya hanya Allah SWT sahaja yang menentukannya. Penyediaan slide juga dimanfaatkan bagi memudahkan para pendengar memfokuskan kata kunci dari isu yang dibincangkan. Selain itu, kelebihan ceramah adalah adanya komunikasi dua hala dan ia juga disampaikan dengan cara santai. Seterusnya, kelebihan ceramah yang diperoleh oleh para pendengar. Yang pertama adalah dapat membezakan ciri-ciri akidah ahli sunnah wal jamaah dengan ahli Wahabi dengan teliti tanpa ada kekeliruan. Ia juga memperjelaskan fitnah ahli Wahabi terhadap ahli sunnah wal jamaah dengan hujah dan alasan yang kukuh.
Kesimpulannya, terdapat banyak kelebihan dari ceramah ini, iaitu ia disampaikan dengan jelas dan baik yang mana para pendengar dapat memahaminya tanpa ada kekeliruan antara akidah Wahabi dan Ahli Sunnah wal Jamaah. Seperti yang kita ketahui, Ustaz Wadi Anwar merupakan antara penceramah bebas yang terkenal di Malaysia. Pada permulaan ceramah, beliau telah membaca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10 dan berselawat kerana ini merupakan antara amalan yang mulia yang boleh menghalang daripada fitnah Dajjal. Dan terdapat banyak lagi kelebihan apabila membaca surah Al-Kahfi ini. Beliau juga telah membaca doa iktikaf masjid sebelum memulakan ceramahnya bagi menghormati rumah Allah Subhanahu Wa Taala dan duduk dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala secara tidak sia-sia. Selain itu, setiap hujah yang disampaikan oleh penceramah adalah secara terperinci. Sebagai contoh, beliau banyak mengaitkan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat Nabi. Perkara ini akan membuatkan orang yang mendengar mudah faham terhadap apa yang disampaikan oleh beliau. Penceramah juga menggunakan ton suara yang jelas, iaitu tidak terlalu perlahan dan tidak terlalu laju. Penggunaan ton suara ini akan memudahkan pendengar untuk mengikuti ceramah yang disampaikan dan menarik pendengar untuk mendengar. Tambahan juga, penyampaian beliau adalah sangat menarik kerana isu yang dibahaskan merupakan satu isu yang perlu kita titik beratkan disebabkan ianya berkaitan akidah umat Islam. Bukan itu sahaja, ceramah ini juga ada menyatakan dan menguatkan hujah-hujah bagi mematahkan fahaman aliran Wahabi yang kita sedia maklum bahawa ianya menyeleweng. Perkara ini juga boleh dikenal pasti kerana aliran Wahabi semakin meluas di seluruh Malaysia. Oleh disebabkan itu, penceramah menyampaikan tentang isu perbezaan antara ahli sunnah dan Wahabi supaya rakyat Malaysia tidak terpesong dengan aliran ini. Seterusnya, gaya bahasa beliau juga adalah menarik kerana beliau menggunakan ayat yang tepat untuk menggambarkan situasi secara terperinci. Ini kerana tidak semua pendengar mudah memahami suatu perkara tanpa gambaran. Apabila beliau menggunakan gaya penyampaian dengan meletakkan gambaran, cara ini memberi impak yang lebih dalam membantu pendengar untuk mudah memahami ceramah beliau. Gambaran ini juga akan membantu pendengar untuk mengetahui bahawa ceramah yang disampaikan adalah satu hal yang perlu diambil berat. Oleh itu, peranan para pendakwah di Malaysia amat penting bagi membendung aliran-aliran seperti Wahabi daripada meluas di negara kita dan mengelirukan umat Islam terhadap ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya umat Islam kini lebih mudah dipengaruhi berbanding zaman dahulu disebabkan faktor teknologi canggih, iaitu apa sahaja di hujung jari yang akan memberi kesan negatif lebih besar kepada umat Islam sendiri. Ini kerana umat Islam cepat dan mudah mempercayai apa yang dilihat, didengari dan dibaca. Dalam video ini, saya akan menerangkan tentang pengajaran ataupun kesimpulan yang terdapat dalam video ceramah kami. Bagi poin yang pertama, kita ni mestilah mengambil berat tentang akidah Islam dan juga kisah-kisah sirah Nabi. Ini kerana jika kita ingin menyampaikan sesuatu maklumat ataupun sampaikan kepada anak-anak ataupun orang lain tentang kisah sirah Nabi yang tak betul, ia akan membawa kita kepada benda yang sesat. Jadi kita ni pentinglah untuk mengetahui tentang akidah Islam dan juga sirah-sirah Nabi. Dan kita juga boleh dapati buku-buku di kedai-kedai yang terdekat yang dikarang oleh ulama-ulama ataupun ustaz-ustaz yang terkenal. Selain itu, kita perlulah memperbanyakkan untuk menghadiri majlis-majlis ilmu kerana di majlis ilmu tersebutlah kita boleh tambahkan lagi ilmu yang kita pelajari tersebut.
bukan sahaja kita boleh pergi, malah jika kita tidak ada masa ataupun tidak berkesempatan untuk pergi menghadiri majlis ilmu, kita boleh juga tengok secara live ataupun di YouTube dan sebagainya. Dan di majlis ilmu ni lah kita dapat tahu ataupun kita dapat pelajari apa ilmu yang kita tidak tahu lagi. Dan siapa yang kerap menghadiri majlis ilmu ini, dia akan dapat tambah lagi ilmu pengetahuannya. Dan di majlis ilmu tersebut dia mempunyai Q&A, iaitu question and answer. Kita boleh bertanyakan soalan tentang hukum-hukum ataupun apa ilmu yang kita tak pasti ataupun tidak yakin. Oleh itu, kita perlulah sentiasa menghadiri majlis ilmu ataupun mendengar dan melihat ceramah-ceramah dalam YouTube dan secara live tersebut untuk tambahkan lagi ilmu pengetahuan kita. Seterusnya, kita juga perlu berhati-hati apabila menuntut ilmu. Kenapa perlu berhati-hati? Ini kerana terkadang apabila kita terlalu dalami ilmu yang kita minat tersebut dengan mengkajinya sendiri ataupun mengambil tahunya sendiri tanpa adanya guru yang mengajar kita ataupun explain dekat kita tentang ilmu tersebut, kita boleh jadi sesat dan terpesong daripada akidah. Sebab itulah kita perlu berhati-hati bila menuntut ilmu, berpada-pada dan jangan melebihi had sampai menyebabkan kita ni sesat dan terpesong daripada akidah. Dan kita ni perlulah apabila kita ingin belajar sesuatu ilmu tu, perlulah ada tok guru ataupun guru yang mengajar kita yang lebih tahu lagi ilmu tersebut berbanding kita sendiri. Jangan mengkajinya sendiri atau mendalami ilmu itu sendiri tanpa ajaran guru-guru ataupun orang yang lebih mahir. Akhir sekali, kita perlu banyakkan membaca ataupun mendengar mana-mana kisah tentang ahli sunnah wal jamaah dan wahabi ini, dan kita kena tahu apa maksud ahli sunnah wal jamaah dan juga wahabi yang sebenarnya. Sebab jika kita ambil indah tak indah tentang perkara ini, kita akan jadi tersalah faham tentang akidah mereka. Jadi kesimpulan pada semua perkara ni, kita mesti jaga-jaga dan pelajari lebih dalam lagi tentang agama Islam supaya kita ni tidak membuat perkara-perkara yang syirik dan juga sesat. Jika kita tidak pasti ataupun tidak yakin dengan apa ilmu yang kita pelajari, pastikan kita rajin bertanya kepada orang-orang yang mahir. Sekian, terima kasih daripada kami semua.